أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang napasnya, serta mencetuskan api dari telapak kakinya dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah himpunan musuh. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya, dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian, dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tomok halobo. Patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Surah ini dinamakan surah Al-Adiyat, surah yang bermakna kuda-kuda mujahidin yang berperang pada jalan Allah. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, belum lagi diwajibkan berperang pada masa di Mekah lagi. Tujuannya untuk menguatkan akidah orang Islam, menguatkan semangat keimanan mereka bersama dengan Islam, dan berjuang untuk menegakkan Islam. Dengan Allah Ta'ala menyebut secara sumpah satu alat persediaan peperangan yang berpanjangan sehingga hari kiamat, iaitulah kuda. Dan Allah Ta'ala sebut selepas itu tentang keadaan manusia yang selalu kufur akan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, lupa akan nikmat. Patut nikmat yang diberi itu digunakan untuk mengerjakan amal kebajikan, amal yang soleh, untuk menegakkan agama Allah dan menolong sesama manusia. Tetapi kebanyakan manusia lupa daratan, padahal dia makan banyak mana sangat, dikumpulnya boleh kumpul 1000 perut makanan tu. Saya nak beri korang, saya nak keluar zakat, saya nak beri nafkah, terlalu bakhil. Tuhan peringatkan mereka akan berlaku hari kiamat, ditimbuh dalam tanah semuanya, dibangkit untuk dibicarakan di hadapan Allah. Allah Ta'ala mulakan dengan sumpah wal adiyati dhabha, demi kuda para mujahidin yang berlari dengan laju untuk menyerang musuh, dengan menghembuskan napasnya sehingga kedengaran napas itu napas kuda. Kuda sejenis binatang yang Tuhan jadikan dia untuk berjuang berjalan Allah Ta'ala. Tuhan bersumpah dengan kuda-kuda ini. Disebut dalam hadis bahawa inna nawasi al-khuyul fi sabilillah barakatun ila yaumil qiyamah. Tuhan jadikan di dahi kuda itu berkat sehingga hari kiamat.
Maka Nabi kita Muhammad SAW selalu menyapu dai kuda ni. Menyapu kerana ada keberkatan sehingga hari kiamat. Dan kuda merupakan binatang yang digunakan untuk perjuangan sehingga hari kiamat. Sampai hari ini pun banyak negara dunia, termasuk negara kuasa besar pun ada pasukan berkuda dia. Untuk pergi ke tempat-tempat yang tak boleh disampai oleh kereta. Kereta tak boleh sapa. Alat-alat canggih tak boleh sapa. Kuda boleh sapa. Maka pasukan berkuda sangat penting. Allah Ta'ala sebut wa'iddu lahum mastata'atum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi adullah adwakum wa akharina min dunihim, hingga akhir ayat. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Wa min ribatil khayli, dan pasukan berkuda. Tuhan sebut dalam Quran. Sediakan pasukan berkuda. Orang Melayu tak ada kuda. Orang Melayu gayung puluk je. Orang Melayu tak urut, gayung puluk je. Sampai hari ni tak urut. Di mana negara-negara besar, Turki, Arab dan lain-lain, negara yang pernah mengembangkan Islam seluruh pelosok dunia, mempunyai pasukan-pasukan berkuda yang hebat. Pasukan berkuda ni macam tentera udara pada hari ini. Para ulama menafsirkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Apa makna kekuatan? Disebut dalam hadis ala innal quwwatar rimayah, ala innal quwwatar rimayah, ala innal quwwatar rimayah. Nabi sebut kekuatan itu ialah ar-rimayah, melontar. Melontar bukan zaman dulu melontar panah. Melontar panah yang kena sasarannya. Itu asal makna asal. Melontar dengan makna yang panjang sehingga hari kiamat. Termasuklah melontar peluru, melontar roket yang tepat pada sasarannya, sasaran musuh. Itu makna kekuatan. Orang Islam mesti menyediakan kekuatan. Kekuatan melontar peluru dengan jarak yang jauh dan tepat. Mesti mempunyai kekuatan itu. Orang Islam kena ada kekuatan ini. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sedialah kamu sekadar kemampuan yang ada pada kamu dengan kekuatan. Tuhan kata sediakan kekuatan mengikut kemampuan yang ada pada kamu. Kemampuan yang ada pada kamu banyak mana? Di samping menolong rakyat, ada kemampuan pertahanan. Jangan kemampuan pertahanan ni sikit je Tuhan tahu, tak usah tipu lah. Tak usah tipu. Disebut oleh ulama tafsir, Allah Ta'ala menyuruh orang Islam menyediakan kekuatan mengikut kemampuan. Bila orang Islam menyediakan kekuatan mengikut kemampuan, walaupun kemampuan itu tidak sama dengan musuh. Musuh-musuh kita lebih besar dari kita kekuatan dia. Sampai berpuluh kali ganda, beratus kali ganda. Tetapi kita sudah menyediakan kekuatan mengikut kemampuan. Kekuatan zahir dan kekuatan roh, dua-dua. Kekuatan akidah, kekuatan iman, kekuatan Allah. Sayyidina Umar bila nak hantar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berperang dengan Parsi, bila Sayyidina Umar mendapat berita Al-Musanna bin Harithah syahid, luka dan syahid di medan peperangan, Abu Ubaid juga syahid di medan peperangan, Sayyidina Umar menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin tentera Islam menghadapi tentera Parsi, salah satu kuasa besar dunia. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, ya Sa'ad, usika wa man ma'aka minal ajnari bi taqwallah wa inna anusarna bi ma'siyatil adu. Wahai Sa'ad, aku pesankan kepada kamu dan tentera bersama dengan kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, mengikut perintah dan meninggalkan segala larangan. Sesungguhnya Allah menolong kita dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh musuh. Allah Ta'ala tolong kita dengan sebab maksiat, dosa yang dilakukan oleh musuh. Sekiranya kita mengerjakan maksiat, kita buat maksiat, askar kita minum arak, macam orang bukan Islam minum arak juga. Askar kita berzina, macam orang bukan Islam berzina juga.
Askar kita buat dosa macam orang bukan Islam buat dosa juga, maka Allah tidak menolong kita, kata Sayyidina Umar. Padahal kekuatan kita tidak sama dengan kekuatan mereka. Harta kita tidak sama dengan harta mereka. Kalau Allah tidak menolong kita dengan sebab kita buat maksiat, maka kita tidak boleh menang, kata Sayyidina Umar. Allah Ta'ala telah menghukum Bani Israel di zaman dahulu. Bani Israel adalah kumpulan yang beriman kepada Allah, tetapi mereka mengerjakan maksiat. Mereka dikalahkan oleh tentera Bakhtanusar. Bakhtanusar adalah tentera musyrikin, mengalahkan Bani Israel yang beriman kerana Bani Israel mengerjakan maksiat. Sesungguhnya wahai Sa'ad, kamu takut pada Allah diri kamu sendiri lebih daripada tentera kamu sendiri. Kena taat. Ketua-ketua yang penting bertakwa kepada Allah, pengikut kena bertakwa kepada Allah, kata Sayyidina Umar. Ini sangat penting, bertakwa kepada Allah. Setelah menyediakan kekuatan mengikut kemampuan yang ada pada kita, maka Islam boleh mengalahkan musuh yang berlipat kali ganda. Bukan sahaja dalam kisah Nabi Daud mengalahkan tentera Jalut zaman dulu, termasuk peperangan Badar, Islam mengalahkan musyrikin. Termasuk Islam mengalahkan Rom dalam perang yang terkenal zaman Sayyidina Umar, apabila 30,000 tentera Islam mengalahkan hampir 1 juta tentera Rom dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ini sangat penting, iaitulah menyediakan kekuatan sekadar kemampuan yang ada dengan ikhlas. Allah Ta'ala tahu, wahai kerajaan, duitmu ada banyak mana. Tuhan tahu. Tuhan tahu kerajaan-kerajaan Arab ni ada duit banyak mana, kerajaan ni ada duit banyak mana, berapa bilion dah simpan di bank yang mereka. Tuhan tahu berapa banyak dia menyediakan kekuatan untuk Islam. Tuhan tahu. Tuhan tahu menipu ni, maka Tuhan jadikan bangsa yang hina kerana tak menyediakan kekuatan mengikut cara yang ikhlas. Ini kena sedar. Dengan sebab itu surah yang kita baca Allah Ta'ala mulakan dengan sumpah, wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berperang di medan perang, yang laju lariannya, yang menghembuskan napasnya, dhabha, fal muriyati qadha, maka demi kuda-kuda yang mengeluarkan api dari ladamnya, sehingga dia mengeluarkan api dari ladamnya. Di mana dia letakkan besi pada kaki, pada tapak kaki kudanya, supaya kuku dia tak pecah, menyebabkan kuda yang lari ini pijak hembah di atas batu, mengeluarkan api di waktu mengeluarkan api kerana terlalu kuat kuda nak lari. Fal mughirati subha, demi penyerang-penyerang berkuda di waktu subuh. Biasanya dia serang musuh waktu subuh. Waktu subuh ni waktu musuh dalam keadaan nyenyak tidur, duduk selimut kerana sejuk. Masa yang molek untuk menyerang musuh ketika mereka lalai. Fal mughirati subha, demi tentera yang menyerang di waktu subuh. Fa asarna bihi naq'a, maka kuda-kuda ni meninggalkan debu-debu yang berterbangan. Bukan sahaja api yang keluar dari kaki dia kerana besi yang memijak batu, termasuklah debu-debu yang berterbangan. Debu-debu berterbangan. Debu-debu ni diberi pahala oleh Allah Ta'ala, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menghimpunkan debu yang mengenai orang yang berjuang perjalanan Allah dengan api neraka. Ini hebat. Debu yang kena pada baju orang yang berjuang perjalanan Allah, debu ini menjadi saksi pada hari kiamat, tidak menghimpunkan Tuhan punya di api neraka pada hari kiamat. Ini hebatnya. Tuhan bersumpah, fa'asarna bihi naq'a, demi debu-debu yang berterbangan. Tuhan bersumpah dengan debu yang keluar daripada kaki kuda yang kuat lagi tadi. Fawasatna bihi jam'a, lalu kuda dan penunggangnya yang gagah berani berada di tengah-tengah musuh. Bila dia serang, musuh terkejut, duduk di tengah-tengah musuh dengan gagah berani. Musuh yang terpinga-pinga, menyebabkan gagah beraninya pahlawan-pahlawan berkuda ni sehingga duduk di tengah-tengah musuh. Tuhan bersumpah dengan keberanian mereka. Tuhan bersumpah. Dengan sebab itu dalam kitab fiqh, bila lepas berperang dia bahagi ghanimah.
Dia bagi harta-harta rampasan perang, harta yang dialih, harta yang dirampas disebut ghanimah daripada negeri yang ditawan, dibahagi di kalangan tentera, dan ada bahagian untuk kuda. Ada bahagian untuk kuda. Zaman dulu bahagian untuk kuda, zaman sekarang bahagian untuk jentera-jentera yang ada minyak. Kuda-kuda makan rumput, jentera-jentera makan minyak. Maka ada bahagian berikan untuk jentera-jentera yang menggerakkan pada pejuang untuk menegakkan agama Allah, menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala bersungguh dia dalam menggalakkan orang Islam supaya menyediakan kelengkapan untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Bukan bermakna Islam ni ganah. Islam tak ganah. Orang lain ganah pada Islam lagi. Orang lain ganah pada Islam lagi. Kita orang Islam ni berperang tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh padri, tak boleh bunuh orang awam, tak boleh bunuh mereka yang tidak terlibat dengan peperangan, tak boleh musnahkan kebun, tak boleh musnahkan harta awam. Ini ajaran Islam. Maka senjata pemusnah macam senjata nuklear yang ada pada hari ini diharamkan oleh Islam, kerana senjata ini boleh membunuh mereka yang tak terlibat dengan peperangan. Siapa yang membenarkan senjata nuklear? Kuasa-kuasa besar dunia, bukan Islam semua, yang meletukkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, negeri Jepun. Tak tahan melawan ini pun letak bom atom, menyebabkan rakyat Hiroshima dan Nagasaki termasuk orang tua, kanak-kanak habis jadi abu belaka. Ini tak ada dalam Islam. Islam suruh kita lawan berdada sungguh, bukan lawan orang yang tak terlibat dengan peperangan. Dengan keberanian kita, kita lain dengan orang barat. Islam berperang dengan beradab. Dengan sebab itulah bila tentera Islam masuk ke negeri musuh, orang kafir masuk Islam. Bila tentera Islam masuk ke negeri-negeri mana dalam dunia zaman dulu, rakyat negeri itu masuk Islam. Kenapa? Tengok orang Islam ni baik. Baiknya orang Islam ni, tak bunuh orang tua, tak bunuh kanak-kanak, tak bunuh padri, tak bunuh apa-apa. Ini hukum jihad yang ada dalam Islam. Ada pun yang berlaku pada hari ini, bom di Jakarta, bom di Baghdad, bom di Syria, bom di Ankara, bom di sana, bom tengah-tengah pasar orang. Bom apa ni bukan jihad, tu jahat. Itu jahat, bukan jihad orang panggil. Ini tak mengaji, nak berjihad sangat tak mengaji. Nak berjihad, dia tak nak berjihad. Ini salah, tak betul. Orang Islam ada cara dia berjihad, ada adab dia. Orang Islam berperang, menyediakan senjata, tapi tidak melakukan kezaliman. Firman Allah Ta'ala, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi dan menyayangi orang-orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala sayang, tak boleh melampaui batas. Dengan sebab itu, bila Khalid bin Walid, penglima Islam daripada jahiliyah masuk Islam, jadi penglima yang hebat, membunuh tawanan-tawanan perang. Tawanan perang tak boleh dibunuh, dilayan dengan baik. Tiba-tiba Khalid pergi bunuh tawanan perang. Maka Nabi menadah tangan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Salih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta lepas diri daripada apa yang dibuat oleh Khalid bin Walid, kerana membunuh tawanan. Dalam satu peperangan, Nabi berjalan tengok orang duduk khumu. Duduk khumu. Nabi tanya, orang khumu apa? Ya Rasulullah, orang khumu ada seorang perempuan yang bunuh, mati. Nabi kata, beritahu ke Khalid, kejar, beritahu ke Khalid, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh perempuan. Termasuklah menyolek mata musuh yang sudah mati. Nabi larang, tidak boleh. Wala tumathilu, jangan cari musuh yang sudah mati, yang sudah. Ini ada adab peperangan yang diajar oleh Islam. Bukan bung sana bung, tak ke siapa dia, tak ke siapa dia. Pelancong-pelancong asing, betul pelancong. Pelancong ni ada macam-macam, orang tua pun ada, orang kerja pelancong pun ada, kerja pelancongan. Yang kerja pelancongan dia antaranya orang yang nak tak ada piti,
yang duduk di Jakarta, bandar yang besar, kerja tak ada, lapor anak bini dia, terpaksa kerja pelancongan. Di antaranya kerja hidang arak. Hidang arak memang haram. Memang hidang arak tu haram, tak dinafikan. Tetapi mengapa dia buat kerja ni? Kerana jahil, tak mengaji agama. Dia Islam tapi jahil, tak mengaji agama. Kerana tak ada kerja lain bagi dia, lapor anak bini dia, menyebabkan dia kerja dalam keadaan kejahilan dia, dalam keadaan tak tahu dia, dalam keadaan kesusahan hidup dia bekerja. Kita pun orang ni mati, sedangkan mereka ni dimaafkan oleh Allah Ta'ala kerana kejahilan dia. Apa kata orang ni mati dalam bumi itu? Orang ni mati dalam bumi itu. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Ketahuilah, ditulis dalam kitab Bani Israel, barang siapa yang bunuh seorang tidak dengan kesalahan yang betul, seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya, dosa dia. Barang siapa menghidupkan seseorang, menghidupkan manusia seluruhnya. Nabi betapa bergaluhnya nak jatuh hukum bunuh. Bila Nabi masuk Mekah, Nabi senaraikan lebih kurang 20 orang. 20 orang ni Nabi kata kalau jumpa igak bunuh, Nabi kata 20 orang. Lebih kurang 2 orang saya dibunuh, 2 orang yang dibunuh. Yang 18 lagi Nabi maaf. Nabi maafkan dengan sebab mereka mari minta maaf kerana kesalahan Nabi minta maaf. Termasuklah Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud, dimaafkan oleh Nabi SAW. Wahsy yang bunuh pak saudara Nabi Hamzah, Nabi maafkan juga setelah dia masuk Islam. Ini menunjukkan Islam menggalakkan kita memaaf. Dengan sebab itu kita nak berjihad, nak apa baik, kena faham hukum, kena reti hukum hakam dia. Macam kita tak puasa tak mengaji bab puasa, lama makan kedara minum air, ingat ke tak apa minum air, makan je tak boleh. Macam-macam boleh berlaku. Kita belajar sembahyang, belajar sembahyang tak betul, pergi sembahyang juga baca Fatihah tak betul, tepat beri salam, pergi takbir umpamanya, pergi assalamualaikum, akak takbir assalamualaikum, pasal habis ingat kau macam kesarah juga, kena beri salam dulu. Tu belajar sembahyang tak betul. Begitulah kalau jihad ni belajar tak betul, bab jihad akan jadi selalu. Apa yang menyedihkan kita, mereka yang tak tahu ni diperalatkan oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam memperalatkan orang Islam supaya orang Islam berlaga sama-sama Islam. Dia dalam keadaan rehat, dia boleh jual senjata kepada orang Islam, berperang sama orang Islam, boleh naik harga minyak dengan sebab pergolakan dalam negeri orang Islam, membunuh orang Islam ini kerana kebodohan orang Islam. Orang Islam tak tahu agama. Ini zaman fitnah yang kita hadapi pada hari ini. Kita kena jaga molek zaman fitnah, zaman bencana kejahilan agama. Nabi kata akan berlaku di akhir zaman, berlaku pembunuhan. Orang yang membunuh tak tahu pasal apa dia bunuh orang. Orang yang dibunuh tak tahu pasal apa dia bunuh. Siapa begitu sekali. Ini fitnah. Zaman fitnah ni Nabi sebut kadang-kadang orang yang duduk lebih baik pada orang bangun. Orang bangun lebih baik pada orang berlari. Ini ada suasana fitnah yang begitu rupa. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lirabbih lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Maksudnya sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur bernikmat Tuhannya. Dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas ke atas yang demikian. Dan sesungguhnya ia melampaui sangat sayangkan harta secara tomok halaba.
Patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada di dalam kubur dan dikumpul serta didedahkan segala yang ada terpendam di dalam dada, dalam hati? Sesungguhnya Tuhan mereka Maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Setelah Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan sumpah, bersumpah dengan pasukan berkuda yang gagah berani, yang berjihad untuk menegakkan agama Allah, sanggup berperang di waktu subuh yang sejuk, dan gagah berani berada di tengah-tengah musuh yang membahayakan mereka untuk menegakkan Islam, semata-mata untuk menyelamatkan manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat engkar, sangat kufur, sangat melawan akan Tuhannya, lupa akan nikmat Tuhan jadikan diri dia, nikmat Tuhan beri nyawa pada dia, nikmat Tuhan beri panca indera, boleh tengok, boleh dengar, boleh bercakap, boleh hidup, bau dan seumpamanya, boleh makan, boleh minum, boleh mengeluarkan saki-baki yang tak baik dalam perut mereka, sama ada air ataupun najis, dikeluarkan. Ini semua hal kurnia daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan mereka, mereka tak ada. Allah Ta'ala tak beri rezeki, tak ada apa-apa. Allah Ta'ala tak beri nyawa, tak boleh hidup. Di mana kurnia Allah lebih daripada kurnia ibu bapa. Kita kena kasih pada Allah Ta'ala, lebih berkasih pada diri kita sendiri, kasih pada ibu bapa kita. Allah Ta'ala paling kasih sekali, Nabi paling kasih sekali. Disebut dalam hadis, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakra an ya'uda fil kufri kama yakra an yuqtafa fin nar. Tiga perkara barang siapa yang ada pada diri dia, tiga perkara ni menandakan kemanisan iman. Iman dia manis kalau ada tiga perkara ni. Kalau tak ada tiga perkara ni, macam iman dia tak ada manis, macam gula tak ada manis. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih kasih daripada segala-galanya. Ini yang pertama. Kena kasih pada Allah lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, dia kasih pada seseorang. Kasih pada seseorang kerana Allah, bukan kerana lain, bukan kerana dunia. Yang ketiga, benci pada kufur. Benci pada kufur, tak suka kufur walaupun dicampak ke dalam dalam api. Sayang pada Islam ni. Di sini kita melihat ada di kalangan orang-orang Islam yang jahil. Orang Islam yang jahil. Dia jahil, kata dia kafir, marah. Kadang-kadang apa yang dia kata tu, apa yang dia buat tu menyebabkan kufur dengan sebab kejahilan dia. Contohnya dia kata hukum hudud ni zalim. Kerak tangan ni zalim, kata dia. Dia tak erti Quran, tak erti. Kita kata, kata ni jadi kafir. Marah dia. Marah dia. Marah menandakan ada iman dalam diri dia. Ini kena faham. Iman ada kerana kejahilan dia. Dengan sebab itu orang yang jahil ni, kita kena tolong dia. Kemanisan iman itu ada pada diri dia. Selamatkan dia. Kita kena sabar untuk menyelamatkan orang ini. Kecuali kalau sekiranya dia tahu benda itu dalam Quran, dia lawan juga. Itu lain cerita. Kerana kejahilan. Manusia ni sangat engkar akan Tuhannya, melawan Tuhan. Tak sedar diri bahawa rezeki Tuhan beri. Kalau ada pitih banyak pun, banyak pitih, makan tak lalu. Makan-makan mutuh mula, tubik mula. Tak jadi rezeki, pitih banyak pun. Nak makan pakaian tak boleh, mari gelenyar, buang pakaian, tak ada guna sikit apa. Kadang-kadang sengaja tak buka aurat, tak tutup aurat, pitih banyak. Faedah apa? Tak guna untuk pakaian, tak guna untuk pergi ke Mekah, tak guna untuk tolong orang. Sesungguhnya manusia itu sangat engkar, sangat melawan Tuhannya. Tuhan kata, lupa nikmat yang Tuhan beri. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya ia di atas yang demikian itu, dia menyaksikan sendiri, dia tengok sendiri.
Manusia sedar sendiri, tengok sendiri bagaimana mereka itu kufur akan Tuhan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat sayang kepada kebaikan. Sayang kepada kebaikan. Kebaikan itu harta lah. Sayang kepada benda yang baik pada anggapan dia. Walaupun benda itu harta yang haram, dia rasa baik, nak berbaik. Sangat sayang pada yang baik walaupun yang baik itu haram. Yang dia anggap baik, dia nak sangat. Sangat sayang pada yang baik mengikut anggapan dia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Adakah dia yang jahil, yang tak erti itu tak sedar apabila dibongkarkan semua yang ada dalam kubur? Dia tak sedar, lepas dia mati akan dibangkitkan semula. Akan dibongkarkan apa-apa yang ada dalam kubur, dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala. Dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Segala yang mati dalam kubur itu akan dibangkitkan semula. Dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tinggalkan ajbuz zanab, iaitulah biji yang halus duduk di tulang selbi manusia. Berada besar biji sawi je, itu benih yang ada. Kajian sains pada hari ini menegaskan bagaimana biji yang halus ni dibakar tidak hangus, digiling tidak pecah oleh jentera yang paling kuat, tak pecah. Tuhan peliharakan benih manusia ni. Terbakar macam mana pun, ajbuz zanab, benih yang halus besar biji sawi ni tak boleh dihancurkan sekali. Allah Ta'ala peliharakan. Ini benih. Daripada benih inilah manusia dihidupkan semula, tumbuh balik. Tumbuh balik. Kalau sekiranya daripada tak ada benih langsung, Allah Ta'ala boleh jadikan manusia. Tak ada benih langsung, Allah Ta'ala boleh jadikan manusia. Bagaimana daripada yang sudah ada benih, Allah Ta'ala tak boleh buat semula? Mudah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kembalikan hidup, tumbuh balik. Daripada ajbuz zanab ini ditumbuhkan tulang dia, daging dia, orak dia. Dan kita tengok bagaimana kejadian alam yang ada di hadapan mata kita. Butir deriang yang ada besar ibu kaki je, hak kecil lagi pun ada, belah macam gandum dalam. Bila kita tanam dia tumbuh. Pohon deriang besar berapa meluk daripada biji yang halus tu. Pohon yang biji halus lagi boleh jadi pokok yang besar dalam hutan rimba, jadi balok. Butir dia kecil je. Itulah tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Rumput rampal yang kering di musim kemarau, dia bakar hangus jadi abu, turun hujan tumbuh balik. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan semua yang ada dalam kubur bangkit semula. Wa hussila ma fis sudur, dan dikumpulkan apa yang ada dalam hati-hati manusia dalam kehidupan dunia yang disembunyikan. Yang disembunyikan dalam dunia dulu, bukan saja yang zahir, yang nyata. Termasuklah amalan yang disembunyikan. Disembunyikan amalan dia, tengah gelap, orang tak tahu dia buat kerja maksiat, Tuhan tahu. Bukan disembunyikan dalam hati dia, perasaan yang ada dalam hati dia, hasad, dengki, takabur, riak, menunjuk-nunjuk yang ada dalam hati dia, orang dan apa, Tuhan apa. Tuhan dedahkan pada hari kiamat. Dia dedahkan oleh Allah Ta'ala. Inna rabbahum bihim yawma idhil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu yang maha memberitahu, yang maha mengetahui dan mengkhabarkan segala yang tersembunyi. Dia dedahkan oleh Allah Ta'ala pada hari hisab. Allah Ta'ala dedahkan dengan adanya catatan-catatan malaikat, dengan adanya saksi-saksi yang ada pada keliling dan pada tubuh manusia. Dan diketahui oleh Allah Ta'ala, manusia tidak boleh menyembunyikan diri lagi. Dan malaikat yang buat catatan ni, dia catat semua, sama ada di masjid, ataupun dalam pejabat, ataupun di mahkamah, ataupun di istana, ataupun di tengah lautan. Malaikat mencatat semuanya. Jangan ingat malaikat ni tunggu di pintu masjid je. Malaikat tunggu di pintu masjid, malaikat tunggu di tempat kita semayang, di situ je malaikat tunggu. Malaikat tak ikut tempat lain. Jangan. Malaikat ikut semuanya. Dan dicatat apa yang kita cakap dan apa yang kita buat. Kita kena sedar, dan dia dedahkan pada hari kiamat segala khabarnya
oleh Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Wallahu alam.